soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini di WhatsApp Konti. Okey, saya biasa buat sendiri simple service kereta saya. Kereta Mercedes 190 berusia lebih 30 tahun. Biasa saya guna minyak enjin dengan kod 20 ke 50. Saya nak tanya, boleh campur sedikit dengan minyak berkod 0 hingga 20 atau 10 hingga 30 untuk mencukupkan dalam enjin kira-kira 4.5 liter? Jawapan dia tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab viscosity yang berbeza akan menyebabkan impak kekuatan kebakaran dan juga heat transfer yang berbeza. Jadi tak boleh. Yang kalau dia nak taruh, kena taruh yang model yang sama, walaupun dia longgok, campur, dia akan jadi dapat satu kali. Boleh. Okay. Asalkan tidak berbeza viscosity. Yang 15-40, kita nak campurkan dengan 10-50. Oh, jangan. Ada yang pakai nak campur 1,000 dengan 5,000. Jangan. Ada yang nak campur yang 100 dengan 400. Jangan. Sebab semi-sintetik, fully sintetik, mineral. Tiga-tiga ni minyak berbeza viscosity. Okey, seterusnya ni untuk Cik Rafiq kita. Apa beza Honda Goldwing dan Harley Davidson? Daripada Zaki Seremban bertanya. Saya tak pernah bawa Goldwing lagi tu. Tapi kalau nak rasa, Goldwing lebih kepada comfort, Harley lebih kepada feel motor tu sebab ni vibration. Yang tu saya tahulah. Tapi nak bawa saya tak pernah bawa Goldwing lagi. Tapi comfort Goldwing, lepas tu Harley memang rasa macam bawa motor tu macam kasar. Tapi kasar tu mungkin orang nak. Orang suka. Feel. Feel dia. Lain jenis motor, lain feel dia. Tapi kalau bagi pandangan saya, kedua-dua motor ni ada dua ciri tersendiri. Betul. Jadi kalau pakai Goldwing, more tu dia panggilkan executive ride. Sebab Goldwing dia lebih senyap, dia lebih mampat dan dia punya aksesoris yang lain daripada motor-motosikal lain. Kalau kita pakai Harley Davidson, dalam motor tu asal dia bunyi memang cantik, tak ada masalah. Tapi bila digunakan, dipakai di atas jalan raya, dia ubah suai tentang bunyi. Bunyi Harley Davidson menyebabkan seluruh kawasan area dekat dengan motor tu akan marah dia. Akan sumpah dia. Jadi orang yang pakai Harley Davidson ni selalu kena sumpah. Pagi-pagi orang terkejut je. Terkejut tak apa. Lagi satu yang dekat dengan rumah saya tu adalah alam kereta kawan sebelah ni, jiran-jirannya kereta alam semua berbunyi. Bila dia bunyikan bunyi bising. Jadi pagi-pagi, petang-petang, malam-malam bila dia start je motor tu, yang first ayat dia kena celaka punya motor. Mesti dah kena dah. Apa-apa pun. Serupa je bila nampak jeroblok, ini mesti celaka punya JPJ. Ini celaka punya polis. Mesti biasa dah macam gitu kan. Jadi sebenarnya tak perlu. Tak perlu sebab decibel, pelepasan bunyi pada motosikal tak boleh lebih 95 decibel. Dan kereta tak boleh lebih 85 decibel. Dan dihadkan jika kita ubah suai bunyi, walaupun dia 85 decibel atau 95 decibel untuk motosikal, kita boleh bunyi waktu nafas dia RPM berapa. RPM lebih lagi pada 2. Tak apalah. Jangan RPM dia 2 pun pam. Alamak. Jadi alam semua bunyi. Sana kereta bunyi alam, sini kereta bunyi alam. Jadi ini mengganggu ketenteraman juga. Okey. Kalau tentang harga, tanpa menyebut mana-mana jenama. Okey. Kalau kereta memang 1 juta lebih ke atas ada. 2-3 juta pun ada kereta. Betul. Tapi kalau motor ada tidak harga 1 Tapi juta? Muhammad, DJ, motor jangan cerita kejap. Kita cerita pasal kereta. Kereta dalam Malaysia, sewaktu saya bekerja, kereta paling mahal adalah 12.1 juta. Boleh terbang ke? Kalau setakat kereta 8.2 juta, selama je saya bawa. Kalau kereta 4.1 juta, selalu bawa. Kalau tiap-tiap minggu saya bawa kereta bawah 2 juta. Biasa saya bawa. Waktu kerja lah. Sebab saya suka uji kereta kan. Kena. Memang tu Datuk kena test kan. Kereta daripada harga biasa sampai dah juta, ratus jadi juta. Kalau motosikal lagi ni kita tanya Rafiq. Okey, pendengar kita bertanya, mana soalan dia hilang tadi. Okey, soalannya, adakah Muhammad Puadi, Cik Rafiq, ada ke tidak motor yang berharga 1 juta ringgit? 1 juta lagi saya rasa tak tahu lagi. Jadi kalau setengah juta ada lah. Ada. Setengah juta tu ada atas jalan. Sebenarnya motosikal dalam dunia ni harga sebiji lebih daripada 3 juta. Ada. Motor Mike Dohan berapa juta? Motor Max Buggy berapa juta?
Motor racing. Itu adalah motor racing. Motor Pasal racing. dia tanya ada kan? Dia tanya ada? Ada. Betul. Sebab wolf machine. Dia panggilkan wolf machine. Wolf machine ni je, sebiji je mesin tu, enjin dia sebiji je $1 juta. Pakai 2 kali race, taruh tepi. Tak boleh pakai dah. Okey, itu untuk race, untuk racing. Yang bawa saya saja atas jalan ni ada? Itulah, $500,000 lah. Setengah juta. $500,000 ada lah. Yes. Tapi bukan motor triumph lah. Ada atas jalan lah. Okey. Sebab kalau nak tengok biasa 300,000 ni, yang tadi tanya soalan Goldwing tu dah dekat 300,000 dah. 200 lebih ribu Goldwing tu. Jadi kalau motor saya tu tak sampai lagi lah. Okey. Okay, seterusnya, Bang Cik Ishak tanya, bertanya tentang bagaimana dengan nasib pengguna yang masih menggunakan motosikal 2-stroke yang menyumbang kepada asap. Ya, betul. Tepat lagi. Yang ini di mana kita dah bagi kelonggaran. Yang ada di dalam negara teruslah pakai. Tapi kena jaga. Jika ditangkap oleh jabatan alam sekitar, tanggung sendirilah. Sebab pelepasan asap dan pelepasan bunyi memang dikawal oleh jabatan alam sekitar. JPJ dia tak tangkap pasal bunyi ke, pasal asap ke, dia tak tangkap. Tak ada lesen, dia tangkap. Tak ada rotek, hari ni tak apa. Hari tu kan Fahmi dah jawab kan. Tak ada rotek, tak apa. Tapi mesti ada insurans. Okey, seterusnya ni. Pendengar MTech ni rupanya dia sangat mengikuti perkembangan jenama-jenama kereta ni. KJJ bertanya, bagaimana penyelenggaraan kereta elektrik seperti Tesla yang diimport masuk ke Malaysia dan mengapa penggunaan kereta 100% elektrik belum popular seperti hybrid? Ini kalau nak dikatakan perjalanan tu masih jauh lah. Sebab yang pertama, kenderaan elektrik di negara kita ni bukan tak ada pakar. Kita banyak ada pegawai megatronik, elektronik, semua ada tentang kenderaan. Dan teknologi terkini memang tak ada masalah, boleh. Kenapa tidak maju di negara kita? Kerana yang pertama, infrastruktur. Kalau infrastruktur kita tak cukup, kita nak balik Melaka, naik kereta elektrik, pergi dah 120, balik 120, 240. Kereta elektrik mampu tak pergi dan balik? Memang tak mampu. Nanti berhenti kat tepi jalan Seremban, ada tak tempat charge? Tak ada. Tak ada. Ini masalah dia. Takkan nak parking kereta kat tepi. Jadi siapa berani nak beli? Itulah satu waktu dulu saya pernah sebut, kereta elektrik ni dipanggilkan IT, dipanggil Intelligent Technology of Vehicles. Kenderaan yang hebat. Jadi pemandu dia kena intelijen lah. Jadi kalau pemandu dia tak intelijen, macam mana dia nak pakai? Cuba bayangkan handphone. Handphone ni, budak sekolah pun pakai handphone kan. Anak saya pergi sekolah pun pakai handphone. Jadi kalau handphone ni bercakap, tengok video, tengok tu, tengok ni, kejap je bateri dia habis, betul? Tapi kalau kita biarkan je, jangan usik-usik. Receive je call. Kita tengok je. Berapa 2-3 hari pun bateri tu habis kan. Sama je sistem konsep tu. Jadi kalau kita pakai kereta tu laju-laju kita tekan, lagi cepat habis bateri dia. Declaration 420 km untuk Tesla. Saya uji Tesla tu di US United States, dekat mereka, tempat tak berapa jauh daripada kilang, dipanggilkan runway. Sewa runway tu untuk saya test kereta Tesla. Saya belasar Tesla tu sehingga 270 km/h. Dengan Mak Saleh yang duduk sebelah tu menjerit-jerit. Saya tak peduli dan saya buat donat kan sekali dengan kereta Tesla tu. Donat sampai asap kereta tu hilang. Asap hitam je dia orang kata. Dan saya main-mainkan kereta tu. Saya tengok bateri dia turun. Turun. So macam mana nak balik Melaka kalau kita bawa habis maksimum speed? Tolak oleh lah. sini tolak lah. Itulah yang paling bahaya. Jadi itulah bukan kata tak mampu, bukan kata tak boleh. Infrastruktur belum kita kelihatan banyak lagi lah. Tapi nampak daripada masa ke semasa dah ada dah. Contoh dia macam ada BMW dah buat sendiri dekat hotel-hotel, ada dekat restoran. Kalau di Paris, kalau di Jerman, kita tengok semua fast food, depan fast food ada 3 parking, tiga parking tu berwarna hijau. Itu adalah electric vehicle parking. Pakai kad dia, tak ada bising-bising pun. Letak je kad, dia buka pintu tingkap dia, kita tarik kabel, cocok je dekat kita punya kereta. Kita baru pergi minum fast food, makan fast food. Kita siap je, kita touch balik kad kita, dia pun keluar je. Berapa sen, dia akan touch kad tu. Senang aja, macam touch and go. Touch, buka, touch lagi, tutup, tarik kabel, simpan. Jalan, bateri dah penuh. Dia panggilkan kepada semua kereta elektrik, dia ada 2 konsep. Satu dipanggilkan overnight charge, yang kedua dipanggilkan fast charge. So
So kita pilih lah, select yang mana kita nak. Okey. Zamri bertanya, minyak M oil. Okey, kereta boleh tak kita pakai untuk motosikal? M oil ni dia nama brand. Yang penting dia adalah viscosity. Okey. Kalau motor kita adalah wet class ataupun direct class ataupun dry class, kita pakai minyak yang tak betul kepada viscosity, dia akan rosakkan kita punya dry class. Pada permulaan dia akan okey, semua akan cantik. Lama kelamaan, selama lepas 1,000 atau 2,000 km, kita akan tekan minyak. Motor tak nak pergi. Sebab clutch plate dah rosak. Sebab kita punya wet clutch, kita pakai dry clutch punya minyak. Berbeza. Okey. Kulan Rosli Yusof bertanya, saya guna motor Chris yang tak ada kelas. Saya telah pasang sendiri kelas. Jadi salah ke tak dari segi undang-undang di jalan raya? Tak salah. Itu adalah aksesoris. Tak ada kelas, kita pasang kelas, kita tarik kabel, tambahkan nak bagi save kelas je. Tak ada apa-apa. Tapi rugilah. Kenapa kita nak tambah kabel tu? Tambah duit dah. Baik beli motor yang ada kelas. Lebih murah. Lebih mudah. Murah tetap yang tak ada kelas tu murah. Okey, seterusnya Anas Tahir dari Kedah bertanya, saya guna Yelah, dia nama motor. Betul tak saya sebut ni? Tak apa. Y15ZR. Okey. Betul. Hampir 5 tahun dengan kilometer hampir 200,000 kilometer. Kedai kata elok saya tukar motor sebab motor saya dah jalan jauh. Saya rasa motor saya okey lagi. Jadi apa pendapat? Taklah, dia kalau kita selalu selenggara dengan betul, sebut juga walaupun dengan motor train berapa ratus kilometer pun, ribu-ribu kilometer pun, tak ada masalah. Jadi motor tu kita selenggara dia dengan baik dan dia ada dua faedah keuntungan di sini. Sewaktu kereta motosikal ini dalam kilometer yang dah tinggi, dijual dipanggilkan resale value atau jual yang bagus punya harga. Okey. Atau kita nak gunakan semula. Ada dua pilihan. So di sini ekonomi untuk kita bagus. Kalau kita gunakan seterusnya, kita tidak menambahkan hutang kerana kereta tu, motosikal tu tidak perlu dibayar instrumen. Tetapi dengan kita nak merasakan motor lagi bagus, kita nak tukar yang lebih hebat, kita tukar, kita tanggung lagi hutang. So pilih lah. Hanya kocik kita yang menentukan. Mana pilihan sendiri. Okey. Tapi kalau kita beli baru, motor baru, nombor baru, sayang semestinya motor baru. Ya? Jadi berbeza lah. Okey. Cara nak jaga kereta, motor, adakah sama macam kereta? Maknanya servis on time, gunakan skill yang betul supaya tayar tak cepat haus ke macam mana? Sama je. Cuma yang lebih dia mungkin saya rasa cuma nak kena bersihkan chain je. Bersih chain loop tu je. Itu je lebih saya rasa. Selain daripada itu saya rasa tak ada beza pun. Betul. Lane tube tu apa tu kan dipanggilkan liquid untuk change ni. Chain loop tu adalah memberikan cincin ataupun oil ring yang ada pada rantai ni menjadikan dia kuat dan tepat. Jika tidak nanti kalau kita tak taruh chain loop atau chain lubricant, dia akan menjadikan rantai kita akan bunyi kecik push putus. Bila putus, dia sebat belakang ke atau dia tinggal belakang, kita pulas minyak. Dah tak ada. Apa tak? Dah kosong minyak, dah tak ada, dah tak pergi. Tengok rantai dah tak ada dah. Sebab yang menggerakkan motosikal tu adalah rantai. Okey, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Okey, Cik Rafiq mungkin nak katakan sesuatu tentang industri motor ni. Apa yang nak dikatakan? Kalau nak katakan, saya rasa industri motor ni memang sejak 2017 makin turun lah. Daripada 10,000 ke 8,000 ke 5,000. Kami pun kurang pasti kenapa. Tapi mungkin sebab orang mungkin dah kurang naik motor. Jadi orang yang lama naik motor tu beli motor. Tapi orang yang baru beli motor tu mungkin lebih kepada phone. Saya pun kurang pasti. Phone? Saya tak tahu kenapa. Tapi mungkin kalau budak-budak pun dah tak main kat luar, main phone. Jadi kalau orang tua pun saya rasa main phone juga kot. So saya tengah fikir kenapa. Nak kata ekonomi, mungkin ekonomi betul. Tapi dia mendadak sangat turun. Kalau ikutkan total kan motor register dalam satu tahun tu 500cc ke atas. Kalau yang motor kapcai tu biasalah. Itu keperluan. Jadi itu masih saya dalam kajian. Saya tengah fikir, tanya-tanya orang kenapa tak beli motor. Kan. Orang lebih suka upgrade telefon. Ya. Mungkin tak tahulah. Okey.
Datuk, nak katakan apa di ujung ni? Ya, terima kasih kepada DJ Siti dan Sama. juga Hakim. Hari ini kita sempat juga membawakan industri motosikal kepada pendengar-pendengar di luar sana. Semoga kita dapat menjaga kesihatan dan keselamatan diri kita kerana COVID dia terus menyerang dan terutama yang baru sekali. Jadi adalah lebih baik kita jaga dan selamatkan diri masing-masing supaya kita tidak dijangkiti seorang penyakit. Dan jaga diri anda, kita selamat, keluarga selamat, negara kita akan jadi hebat. Jadi tanpa kita, siapa mereka? Okay. Takan ni bersama saya. Jumpa lagi. InsyaAllah. Baik, terima kasih tetamu saya dalam kelasnya yang tersendiri. Kita ada yang berbahagia, Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalip, pakar otomotif, dan juga tetamu yang beliau jemput. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Rafiq Muzaffar, Wakil Industri Permotoran daripada Triumph. Terima kasih berkongsi. Jadi kalau rasa tak ada idea, stres ke apa, ambillah feel ketika naik motor. Betul. Tepat sekali. Terima kasih. Baik, kita jumpa lagi dan sekian daripada saya Siti Rohani Surani. Terima kasih pendengar yang bersama dengan kita yang tanya soalan, yang kongsi pandangan, yang tonton, yang dengar. Terima kasih. Soalan yang tak sempat saya baca, minta maaf yang kecil hati. MTEK Kod Darah setiap minggu dan boleh dengarkan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad jam 12.30 tengah hari. Apapun kita kembali untuk minggu depan, Datuk. Teruskan setia bersama dengan kami di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sekarang di